Okey, kita nak ni jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pelajar-pelajar daripada level 4. Level 4. Yalah, macam level 4. Okey. hari ni kita nak sambung belajar pasal motion graph. Okey, hari tu kita dah belajar pasal speed dengan acceleration. Abang nak ulang balik bahagian speed je. Speed tu adalah bahagian yang change in distance over change in time. Kan, berapa jauh orang tu boleh pergi dalam berapa banyak masa. So lagi jauh dia boleh pergi, lagi sikit masa dia, maksudnya orang tu lagi laju. Contohnya daripada gym kepada bilik guru. Kalau daripada gym ke bilik guru korang ambil masa 30 saat, berbandingkan dengan daripada gym ke bilik guru korang ambil 10 saat, yang 10 saat tu lagi laju daripada yang 30 saat tadi. Itulah speed. So lagi kurang masa dia, lagi laju orang tu pergi. Okay, itu speed. Dia punya distance dia sama kat situ. Tapi kali ni kita nak belajar pasal motion graph. Motion graph ni dia adalah satu yang mana graph dia macam ni. Dia ada graph distance dengan graph time. So distance time graph. Distance time graph. Dia ada distance, dia ada masa, dia ada time dan dia dalam bentuk graph. So kat sini kita boleh tengok orang tu pergi mana, waktu bila. So biasanya kita akan buat satu saat. So jadi masa dia jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampailah berapa banyak yang kita perlukan. Okay, abang mainkan contoh yang pertama ni. Contoh yang pertama ni dia bercerita tentang satu kereta. Okay, so kereta tu kita nak tengok dia dari dalam satu saat berapa jauh dia boleh pergi. Yang ni berapa meter, yang ni saat. So kita boleh mainkan dia. Kita akan nampak dia ambil gambar setiap saat. Saat pertama, saat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Dalam 10 saat kereta tu bergerak daripada distance dia kosong, daripada distance kosong sampai ke distance dia 200. Okay, so itu lah maksud dia, kosong sampai 200. Distance dia daripada kosong sampai 200. Time dia daripada kosong sampai 10. So daripada situ korang boleh cari dia punya speed. Change in distance bagi change in time. Tapi itu nanti. Sekarang kita nak belajar macam nak baca graf je dulu. Daripada graf tadi kita boleh buat dia macam ni. Nampak? Saat pertama dia punya distance dia 20. Saat kedua distance dia 50. 50 sini. Saat ketiga dalam 70. Saat keempat 100. Saat kelima 100. Saat keenam 100. 7 dia naik lagi. 8 naik, 9 naik, 10 naik. So kat sini kita boleh nampak kalau graf tu macam ni, kalau graf tu naik ke atas macam ni, tu maksudnya dia sedang bergerak. Bila masa bergerak, distance dia pun akan bergerak. Sebab tu dia naik macam tu. Okay, kalau kat sini pula, mana benda tu? Conteng, mana conteng? Tak ada conteng pula. Okay, kalau kat sini pula, kita boleh nampak dia punya ni apa tu namanya? Dia masa bergerak daripada 4 sampai 6. 4 ke 5, 5 ke 6. Tapi kereta tu tak bergerak. So kat situ kita boleh nampak dia stop. Kalau kita tengok gambar tadi, kita boleh tarik masa daripada 4 sampai 6. Tengok 4, 5, 6. Dia tak bergerak. Lepas tu baru dia gerak naik balik. Okay, so inilah gunanya motion graph untuk distance time graph. So in the end of this lesson, abang nak korang boleh buat graph macam ni. Abang tak bagi lagi yang korang buat macam ni. Abang nak korang translate graph macam ni. Korang kena buat cerita. Right? Korang kena ceritakan kat abang what happened. So abang nak tengok nanti. Tapi before that abang tunjuk contoh dulu. Ini nampak dia naik atas, and then dia tak bergerak, and then dia naik atas balik. Dia bergerak lagi jauh daripada kosong, and then dia stay, and then dia naik balik. So kita pergi yang kedua pun sama. Okay, dia jalan, dia gerak,
Cuma nanti dia slow. Nampak? Kereta tu makin slow. So graf tu pun makin ke bawah. Sampailah dia stop. Okay. Kat sini pula kita boleh nampak. Kalau kereta tu makin laju, dia akan makin tinggi dia punya kecuraman dia. Kalau dia slow, dia akan makin ke bawah. Sampailah dia mendatar macam ni, maksudnya dia tak bergerak. Sama juga. Benda yang sama berlaku. Kita tengok lagi sekali. Reset. Nampak? Dia makin laju, dia laju, and then dia makin slow, and then dia stop. Okay? Same. Yang ketiga. Okay, yang ketiga ni dia main dua kereta. Kat sini kita betul-betul boleh nampak yang kalau lagi curam tu maksudnya dia lagi laju. At one point, saat keempat, motor ni akan potong kereta tu. Nampak? Kereta tu semakin slow, dia makin laju. Bila makin laju, dia punya graf dia makin tinggi, makin curam. Whereas graf untuk motor tu, untuk kereta tu pula, dia adalah sama dan dia lagi rendah daripada yang satu lagi tu. Okay? Same. Number 4. Contoh yang keempat. Ini dia patah balik. Tak tahu kenapa. Dia tengah jalan. Sampai minit keempat dia macam anak dia tarik brake pergi masuk reverse. Dia pun macam ke belakang. Sampai dah tu dia stop. Lepas tu dia jalan balik. Okay? Yang kelima. Ni bila ada dua kereta. Satu bertentangan. Kereta dengan lori. Nampak? Benda yang sama. Cuma graf ni inverse. Terbalik. Same. This one. Same. Motor ni akan potong lori ni. Untuk dia nak potong, dia kena makin laju. Cubaan memotong daripada motor, berjaya memotong lori, and then dia start slow balik sebab dia dah berjaya potong. Nampak? So semua ada dia punya cerita dia masing-masing. Ni ada satu kereta, ni ada cerita dia sendiri. Motor tu dia potong kereta, tapi sebab dia tengok depan tu ada lori mati, tak bergerak. Kena accident. Sampailah tu, sampai saat ke-10, motor tu dah depan gila, kereta tu stop sebelah lori tu. Okay? Ni abang nak tunjuk 7 contoh. 7 contoh. Masa tu cukup kot. So, abang akan bagi korang latihan ni. Abang akan bagi korang latihan. So, make sure korang buat latihan ni. And then hantarkan kat abang. Okay. Nanti abang akan masuk. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.